Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa awladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Wabaktu tuan-tuan, puan-puan, hadirin, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini untuk kita membincangkan persoalan cabang-cabang iman yang dikarang dan diuraikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Cumanya kita mengambil ringkasan yang diringkaskan oleh Al-Imam Al-Qazwini, Al-Imam Abul Ma'ali Umar ibn Abdul Rahman Al-Qazwini yang meringkaskan kitab cabang-cabang iman oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Dan sebagaimana yang selalu kita sebut, perbincangan tentang cabang-cabang iman ini, dia ada daripada sudutnya itu kita boleh tengok daripada dua sudut. Yakni sekiranya iman kita itu sehat, iman kita itu sahih, iman kita itu benar, ianya akan menghasilkan, akan mendatangkan, menumbuhkan cabang-cabang ini. Ianya jadi satu petunjuk bagi benar dan juga sahihnya dan sehatnya iman kita, kukuhnya iman kita. Daripada sudut pandang yang kedua, perbincangan tentang cabang-cabang iman ini juga, ianya dari sudut sekiranya kita melaksanakan perkara-perkara ini dan mengambil berat akan cabang-cabang ini, ianya akan mengukuhkan dan menguatkan iman yang di dalam hati kita. Maksudnya dia pada dua sudut, dia punya fungsi, dia kepentingan kita faham persoalan cabang-cabang iman ini. Satu sebagai petunjuk kayu ukur bagi iman kita yang ada di dalam hati, dan dari sudut yang kedua, ianya juga akan menjadi panduan kepada kita untuk kita melaksanakan amal-amal yang akan mengukuhkan iman yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Kita dah masuk pada cabang yang ke-17. Cabang yang ke-17 itu berbincang tentang antara tanda iman seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya, ia akan mengambil berat akan persoalan menuntut ilmu. Dia sangat-sangat mengambil berat, dan juga pasti dia akan melaksanakan salah satu amal soleh yang banyak dalam Islam ini. Salah satunya yang penting adalah amal menuntut ilmu. Dan kita juga telah sentuh pada pertemuan yang lepas, apakah kadar-kadar ilmu yang dimaksudkan dalam menuntut ilmu yang utama ini. Boleh sebut kelebihan menuntut ilmu, kelebihan menuntut ilmu itu memang bukan tidak boleh tidak, dia akan menuju kepada ilmu yang berkaitan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Tetapi ianya tidak menafikan apa-apa sahaja cabang-cabang ilmu bermanfaat yang lain yang akan memberi manfaat kepada orang yang menuntut itu sendiri dan juga orang-orang sekelilingnya juga termasuk. Tetapi yang utamanya tentulah ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW daripada persoalan akidah
yakni mesti seseorang Muslim itu berusaha untuk mendapatkan pengetahuan dan memperbaiki, menambahkan pengetahuannya yang berkaitan dengan fahamnya tentang Allah, fahamnya tentang Rasul, fahamnya tentang persoalan-persoalan utama iman yang melibatkan perkara-perkara lain daripada urusan-urusan akhirat. Ini cabang yang pertama yang disebut cabang akidah, ilmu akidah. Yang keduanya adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan perkara hukum hakam. Hukum hakam fiqh ini khususnya yang membaiki dan mensahihkan ibadat dan kewajipan harian kita, khususnya yang melibatkan persoalan bersuci, persoalan ibadat solat kita yang kefarduan paling tinggi dan paling utama setiap hari bagi seorang Muslim. Begitu juga tambahan daripada itu, persoalan hukum hakam yang berkaitan dengan halal haram, perkara-perkara yang wajib dan juga perkara yang mesti dijauhi. Itu juga perlu masuk dalam senarai perkara yang kita nak usahakan dan nak dapatkan. Dan yang ketiganya, ilmu yang berkaitan dengan persoalan hati ini, persoalan amal hati dan persoalan perintah Allah kepada orang mukmin yang mesti dilaksanakan oleh hatinya, yang akan menyempurnakan ibadatnya tadi daripada ikhlas, daripada syukur, redha, dan juga menjauhi persoalan-persoalan perkara yang dilarang dalam hati daripada takabur, riya, hasad, dengki, kagum diri terhadap amalnya dan sebagainya. 3 cabang ini disebut ilmu fardu ain. Yang ni yang kita sebut ilmu fardu ain, tuan-tuan. Ilmu yang membetulkan akidah kita, ilmu yang membetulkan amal ibadat harian kita, dan juga ilmu yang memelihara persoalan hati kita ni, dan juga mendidik kita untuk menjaga akan hati dan bagaimana cara kita nak mengatasi hawa nafsu kita ni. Jadi seorang mukmin yang sahih imannya, dia akan mengambil berat sekurang-kurangnya pada 3 perkara cabang ilmu ini. 3 cabang ilmu ini. Dan selain daripada itu, tambahan daripada itu, ianya adalah tambahan-tambahan yang baik, dan ia akan mengukuhkan iman kita. Seperti kita hadir mempelajari ataupun kita mendengar huraian makna-makna ayat Quran yang disebut sebagai ilmu tafsir. Ini bagus, ilmu yang baik yang akan meningkatkan iman kita. Begitu juga ilmu hadis yang mensyarahkan kalam-kalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup baik, cukup bermanfaat. Ilmu sirah, ilmu yang memperkenalkan kepada kita akan perjalanan peristiwa-peristiwa harian yang berlaku terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa saja cabang ilmu yang lain. Begitu juga ilmu membetulkan bacaan Al-Quran, ilmu tajwid dan ilmu bacaan Quran itu kita belajar daripada santun. Semuanya ilmu-ilmu yang berkait langsung dengan perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang utama itu tetap kembali pada 3 tadi: akidah, fiqh, hukum hakam tadi, dan juga persoalan tasawuf. Apabila kita dah mendapat bahagian daripada ilmu yang berkait langsung dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW, apa sahaja ilmu-ilmu selepas daripada itu yang berkaitan dengan manfaat kehidupan dunia seseorang, supaya membolehkan dia untuk berdikari mencari rezeki yang halal, dan juga supaya dia dapat memberi manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Sebagai contoh, ilmu perubatan, apa sahaja ilmu yang melibatkan kemahiran binaan, dan juga ilmu-ilmu bertukang, ilmu-ilmu yang melibatkan baiki kenderaan dan sebagainya, itu semuanya termasuk juga dalam ilmu-ilmu yang dipuji oleh syarak. Sebab apa? Sebab dia ada kait dengan memberi manfaat kepada orang yang lain, dan juga ianya boleh memulangkan pendapatan untuk kita boleh hidup, mencari rezeki yang halal. Apabila tercapai segala cabang-cabang ilmu ini, insya-Allah seseorang itu akan terpelihara dan terjaga iman dan juga akidahnya.
Ini yang disebut sebagai cabang yang ke-17. Tanda iman dan juga petunjuk kepada iman yang benar itu adalah mengambil beratnya seseorang mukmin terhadap persoalan ilmunya, persoalan ilmu. Cuma tuan pengarang bawa hadis yang nak terangkan ataupun nak tunjukkan kepentingan menuntut ilmu. Ini yang kita berhenti pada pertemuan yang lepas. Hadis ini tidak sentuh tentang menuntut ilmu secara khusus, tetapi ianya menyentuh perkara-perkara kebaikan yang cukup banyak yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita semua orang beriman. Jadi kita malam ini kita akan ambil masa sedikit, kita akan baca hadis ini. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahih beliau, yang diriwayatkan melalui Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikenali dengan permulaan hadisnya itu disebut sebagai antara hadis yang disebutlah kadang-kadang disebut nama hadis menunaikan, galakkan menunaikan hajat-hajat orang muslim. Jadi kita ambil masa sikit, kita dengar hadis ini dan kita tengok kupasan dan huraian yang dikupas oleh para ilmuwan kita. Moga-moga dengan kita mendengar hadis ini akan terbukalah sedikit sebanyak kepada kita apa ruang-ruang dan peluang-peluang amal soleh yang kita dapat laksanakan insya-Allah. Kita baca dulu hadisnya dengan terjemahan ringkas, kemudian kita akan urai satu demi satu insya-Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, beliau mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melepaskan seseorang mukmin itu daripada satu kesulitan dan kepayahan, daripada kepayahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nescaya Allah Ta'ala akan balas ke atasnya dengan melepaskan dia daripada kesulitan dan kepayahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberi keringanan, memberi keluasan kepada orang yang sedang berhadapan dengan kesempitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, nescaya Allah Ta'ala akan balas kepada dia dengan memberi keluasan dan keringanan di dunia dan akhirat. Yang tadi sebut balasannya di akhirat saja, yang ini balasannya bukan setakat di akhirat, bahkan di dunia lagi akan diberikan kepada dia. Yang ketiganya, wa man satara musliman. Rasul sambung lagi, barang siapa yang menutup aib, menutup keburukan dan juga kesalahan seseorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Begitu juga Allah Ta'ala akan balas dengan menutup aib-aib dia sendiri di dunia dan akhirat. Kemudian Rasulullah sambung lagi, wallahu fi aunil abdi. Allah Ta'ala akan sentiasa berada di dalam memberi bantuan kepada seseorang hamba-Nya itu, maka al abdu fi auni akhihi, selama mana seseorang hamba itu sentiasa berada dalam memberi bantuan dan pertolongan kepada hamba Allah yang lain. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan sambung lagi, dan barang siapa yang melalui jalan untuk menuntut dan mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala akan memberi kemudahan untuk dia melalui jalan yang membawanya ke syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul sekumpulan manusia
di dalam rumah-rumah Allah. Apa yang mereka buat? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah ketika mereka berkumpul di rumah-rumah Allah itu. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari, saling membaiki, membetulkan bacaan kitab itu tadi, dan juga memahami kandungan kitab Allah itu tadi sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka itu akan as-sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dan akan mereka itu akan dilitupi oleh para malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilimpahkan dengan rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Ta'ala akan menyebut nama mereka ini, yakni mereka yang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk saling mempelajari dan membaca kitab Allah itu. Allah Ta'ala akan isytiharkan nama-nama mereka itu di sisi para malaikat di langit. Wa man batta'a bihi 'amalu, dan barang siapa yang buruk amalnya, yang kurang amalnya, yang cacat amal-amal solehnya itu, yakni tidak ada amal, lam yusri' bihi nasabu, maka dia tidak akan dapat ditampung ataupun tidak akan dapat membantu dia akan nasab keturunannya. Jadi sedekah Rasulullah SAW. Ini dah hadis panjang yang kita akan baca satu persatu bahagian huraiannya, tuan-tuan. Bahagian yang pertama, Rasulullah SAW sebut man naffasa, barang siapa yang memberi keringanan. Yang maksud nafasa di sini daripada perkataan at-tanfis, maksudnya melepaskan. Nafasa ni dia berkait dengan pendapat, tuan, sebagai isyarat dan kiasan kepada orang yang terjerut leher, tak boleh bernafas. Kita buka sikit, kita tak lepaskan dia lagi daripada tali tu, tetapi kita buka sedikit, sangkut ataupun tersekat pernafasan supaya dia boleh bernafas pula. Dia belum tentu terlepas lagi daripada ikatan tadi, tapi kita dah bantu dia untuk boleh bernafas. Ianya ada kiasan dari sudut kita bantu tu, tak bantu selesai sepenuhnya pun, tetapi kita bantu ringankan sedikit beban yang dia tanggung. Kadang-kadang mungkin kita fikirkan, Ustaz, saya tolong dia pun tak selesai habis. Dia hutang 10,000, saya bagi kat dia 200. Apa faedahnya? Tak, tuan-tuan. Rasulullah sebut memberi bantuan yang berunsur hanya sekadar boleh ringankan sedikit pun. Rasulullah janji barang siapa yang membantu meringankan sedikit, itu terjemahan yang lebih tepat, itu meringankan sedikit kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudaranya yang beriman, Allah Ta'ala akan balas nafasallahu anhu kurbatan bin kurabi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan lepaskan dia, Allah Ta'ala akan ringankan baginya kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di akhirat kelak. Dalam persoalan memberi bantuan meringankan beban ini, bukan sekadar, walaupun Rasulullah SAW sebut dalam hadis ini memberi kelepasan dan keringanan kepada orang mukmin, Rasulullah sebut mukmin itu sebagai isyarat keutamaan, tetapi tidak bermaksud berpada hanya pada orang mukmin saja. Disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Imam Ibn Hajar kata Rasulullah menyebut mukmin itu sebagai mengutamakan sebutan bagi orang mukmin sebagai galakan, tetapi tidak menafikan sekiranya kita bantu orang yang warga negara yang disebut sebagai dhimmi dari kalangan orang kafir sekalipun juga termasuk. Allah Ta'ala akan melepaskan seseorang mukmin itu di akhirat kelak daripada kesulitan-kesulitan akhirat. Pahalanya, manfaatnya, fadilatnya juga akan terhasil dan terdapat. Sebab dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW sebut innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ke atas orang beriman ini, menetapkan ke atas orang beriman untuk berbuat baik, berbuat ihsan terhadap semua benda, hatta kepada binatang pun, tuan. Sebab tu kita dengar hadis, kita baca hadis seorang yang terlibat dengan perkara-perkara yang tidak elok dari segi perkara-perkara dosa, tetapi dia melepaskan anjing yang
tersangkut di dalam telaga. Ada sebut kata haji yang sedang dahaga. Ada riwayat sebut anjing jatuh dalam telaga, dia turun dalam telaga dan dia keluar. Walaupun pada binatang, dia lepaskan satu binatang itu daripada satu kesulitan saja, Allah Ta'ala lepaskan dia daripada neraka dengan memasukkan dia ke dalam syurga. Menunjukkan memberi keringanan, melepaskan daripada kesulitan itu tidak terbatas hanya kepada orang mukmin, tetapi tentulah keutamaan itu kepada sesama saudara kita yang mukmin. Jadi bermaksud di sini pahalanya itu, kemuliaan itu tetap akan terhasil walaupun kita beri kepada manusia yang bukan seagama dengan kita, dan juga hatta pada binatang sekalipun. Jadi itu yang pertama daripada bahagian hadis ini, mengatakan tersebut siapa-siapa yang membantu meringankan sedikit saja terhadap saudara-saudaranya yang dalam kesulitan, maka Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada kesulitan akhirat. Yang dimaksudkan dengan karbatun, tuan-tuan, karbah ni apa? Karbah ini apa sahaja perkara-perkara yang merunsingkan hati dan juga yang menyempitkan fikiran seseorang. Orang tak dapat makan, dia akan rasa sempit. Dia lapar, tentu dia sulit. Orang yang tak ada pakaian juga dia akan rasa sempit, dada, sulit. Lebih-lebih lagi orang yang tidak ada tempat tinggal dan tidak ada pendapatan. Itu semua itu adalah unsur-unsur yang berbentuk perkara yang akan merunsingkan hati. Lebih-lebih lagi orang yang berhadapan dengan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Itu semua benda yang merunsingkan belaka. Tuan-tuan bantu dengan apa sahaja bantu yang boleh meringankan. Dan tuan-tuan, cara bantu tak semestinya dengan RM2 saja, tuan-tuan. Sebab boleh jadi dengan ucapan yang baik yang kita ucapkan pada dia, dan kita beri kata-kata yang melapangkan ataupun buka jalan kepada dia, walaupun tanpa bantuan yang bersifat material, juga termasuk dalam kita melepaskan, meringankan sempit dada yang dihadapi oleh orang-orang kita tadi. Sebab tu boleh jadi dengan kata-kata yang baik, tanya khabar. Walaupun ustaz saya tak boleh tolong banyak, tapi saya bantu, saya belanja dia makan hari tu, bagi dia seronok sikit. Itu semua tu termasuk belaka, tuan-tuan. Bila kita buat dengan niat, ya Allah, aku tolong satu ni, tolonglah esok lepaskan aku daripada kesulitan di akhirat. Sebab kesulitan di akhirat yang kita dengar daripada hadis-hadis itu terlampau banyak. Sulit ketika mahsyar, sulit ketika hisab, sulit ketika menunggu giliran untuk hisab, sulit ketika menunggu untuk bagaimana titian sirat. Semua sulit-sulit yang banyak. Jadi apa saja yang kita buat yang tolong orang, walaupun tak selesai masalah, kita niat, ya Allah, dengan sikit yang aku tolong ni, dengan sikit yang aku bantu ni, lepaskanlah aku daripada kesulitan di hari akhirat. Itu yang pertama. Maksudnya tak bantu semua, bantu sikit saja, tolong melepas sikit saja sudah memadai untuk kita dapat fadilah ini. Yang keduanya, Rasulullah sebut man yassara ala mu'sirin. Perkataan al-mu'sir itu kan, dia merujuk secara khususnya dia merujuk kepada persoalan hutang. Orang-orang yang sedang berhadapan dengan masalah kewangan secara spesifik. Sebab al-i'sar ini merujuk pada orang yang tidak ada pendapatan dan dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya sudah datang masa dia tadi. Ini asal perkataan al-i'sar itu. Al-mu'sir ini orang yang sedang berhadapan dengan hutang. Dan dengan makna yang lebih luas lagi, orang yang hilang pendapatan lah. Sebab bila dia hilang punca pendapatan, otomatik dia akan berhadapan dengan hutang. Jadi Rasulullah sebut man yassara ala mu'sirin. Al-Imam kita, Al-Imam Ibn Hajar uraikan perkataan yassara ala mu'sirin. Sebab al-mu'sir ini merujuk kepada orang yang berhadapan dengan kesulitan kewangan ini. Sama ada dengan kita, sekiranya orang tu berhutang dengan kita menghalalkan. Ini bila sampai tak patutnya bayar, tapi kita halalkan. Ibrah dia panggil. Kalau terjemah orang putih dia panggil rebate dalam usaha bank tu kan. Ibrah ni tak semestinya tuan-tuan lepaskan 100%. Tuan-tuan beri pada dia kurang walaupun beberapa peratus, sudah termasuk dalam panggil taisir. Kita telah meringankan.
Kita telah meringankan dan meluaskan. Sebab hutang tu dia sulit, banyak. Jadi kita lepaskan sikit, dia dah reda sikit. Lebih-lebih lagi orang yang melepaskan keseluruhan jumlah hutang yang perlu dibayar ini, memanglah kita nampak rugi di dunia. Tetapi balasan Allah Ta'ala sebut, yassarallahu, Allah Ta'ala akan permudahkan, Allah Ta'ala akan beri keluasan, Allah Ta'ala akan lapangkan fi dunia lagi tuan. Dalam bahagian ini Rasulullah sebut dunia, di dunia dan akhirat. Maksudnya dia beri bantuan kewangan pada orang yang sulit ketika di dunia, Allah Ta'ala akan balas di dunia lagi sebelum akhirat. Akhirat pasti balas dah, tetapi di dunia lagi Allah akan balas dengan beri taisir, beri kemudahan urusan, beri kelapangan rezeki. Dan Tuan Syekh juga sebut, antara yang termasuk juga dalam yang dikatakan taisir itu tadi, kalau kita tidak memberi halal sepenuhnya, kita tak lepaskan daripada hutang, tetapi kita lajakkan tempoh, kita panjangkan tempoh, juga termasuk dalam taisir alal muqsir. Saya bagi contoh sikit tuan-tuan. Contoh ni contoh yang mungkin tuan-tuan ada depan saya ni. Tuan-tuan ada rumah sewa kan? Tuan-tuan ada rumah sewa. Penyewa mesej kata bulan ni saya minta bayar lambat sikit. Sepatutnya dalam agreement kita janji antara 1 hari bulan sehingga 4 hari bulan mesti dah masuk. Itu agreement kita. Tapi dia mesej saya minta tempoh sikit. Jadi kita pun beringat balik hadis Nabi kata, man yassara 'ala mu'sir. Siapa-siapa yang meringankan orang yang sedang berhadapan dengan kesulitan, khususnya melibatkan kewangan. Kita kata tak apa, saya setuju tanggung, tapi saya bagi tempoh sampai 15. Walaupun tuan-tuan masih bagi limit, tapi tuan-tuan dah laksanakan anjuran Rasulullah untuk memberi tempoh tambahan. Itu juga termasuk dalam taisir ala mu'sir. Bagi dia panggil inzar, kataan naziratun ni memberi tempoh. Walaupun tempoh dah patut sampai, tapi kita panjangkan tempoh itu, termasuk dalam amal soleh yang disebut di Rasulullah tadi. Bukan semata-mata tuan-tuan halalkan, tuan-tuan bagi panjang tempoh juga termasuk. Dan sekiranya pada orang-orang yang tidak ada hutang dengan kita, tetapi dia berhadapan dengan kesulitan, tuan-tuan beri hadiah kepada dia, tuan-tuan beri sedekah kepada dia, tuan-tuan bagi bantuan. Semuanya termasuk dalam yang dimaksudkan taisir adal mu'sir. Kenapa? Kerana ianya meliputi apa-apa sahaja orang-orang lain, orang mukmin yang berhadapan dengan suasana kesulitan, kesempitan tadi, dan melepaskan daripada kesulitan tadi walaupun tidak sepenuhnya, termasuk dalam amal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ganjarannya Allah Ta'ala sebut, yassarallahu ta'ala alaihi fid dunya wal akhirah. Imam Ibn Hajar sebut, Allah Ta'ala, Rasulullah sebut Allah Ta'ala akan beri mudah, beri lapang pada dia di dunia dan akhirat, tanpa sebut spesifik. Maksudnya apa sahaja urusan dia, apa sahaja hajat dia di dunia dan akhirat, Allah Ta'ala akan balas, Allah Ta'ala akan beri keluasan dan kelapangan. Berkat sekali tuan-tuan, cukup berkat amal soleh yang melibatkan kita beri sedekah dan bantuan. Sebab apabila tuan-tuan halal hutang tu, sedekah lah. Dan Rasulullah juga sebut dalam hadis yang lain, as-sadaqah, sedekah ini akan memadamkan kemurkaan Allah daripada seseorang itu, sebagaimana air memadamkan api. Jadi walaupun sedikit, Allah sebut ittaqun nar, peliharalah diri kamu daripada api neraka, walau bi syiqqi tamratin, walaupun separuh buah kurma saja. Maksudnya sedekah yang sikit saja pun akan memasukkan kita dalam ganjaran ini. Allah akan beri kemudahan dan kelapangan baginya, bagi urusan-urusan di dunia dan akhirat. Jadi besar sekali lah tuan-tuan, saya sebut kelebihan orang-orang yang ada orang berhutang dengan dia. Sekiranya dia beri tempoh ataupun dia halalkan separuh, lebih-lebih lagi dia halalkan semuanya itu akan jadi fadilah pada dia. Sekiranya bagi orang-orang yang tidak ada hutang dengan kita, tapi orang itu berhadapan dengan kesulitan kewangan, kita beri sedikit sebanyak apa yang kita ada, bantu, juga termasuk dalam perkara yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis lain, riwayat yang hampir sama, disebut oleh riwayat Imam Muslim, man sarrahu an yunajjihillahu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang nak seronok
dengan Allah Ta'ala melepaskan dia daripada kesulitan akhirat. Falyunaffis an mu'sirin, maka ringankanlah, lepaskanlah orang yang sedang berhutang dengan dia. Ataupun separuh, yunaffis ada mu'sirin ini kurang separuh, kurang sebahagian lah, kurang sebahagian, au yadhu anhu, ataupun dia halalkan dulu. Dalam sebuah hadis riwayat yang lain yang saya ingat, dalam riwayat yang lain tapi saya tak berapa nak hafal lafaz dia, melepaskan orang daripada hutang ni tuan-tuan, ataupun meringankan orang hutang kita, juga antara fadilatnya memudahkan untuk melintas di tiang sirat. Ada hadis Nabi SAW sebut kelebihan sekiranya kita bantu yang melibatkan itu akan membantu kukuh kaki kita di atas tiang sirat, dipelihara daripada tergelincir daripada. Kadang-kadang bukanlah banyak pun kan, kadang-kadang mungkin dia tak banyak tapi sikit saja dia berhutang dia, tapi kita halalkan tu dengan kita niatkan, aku nak ambil saranan Rasulullah, moga-moga Allah Ta'ala lepaskan aku daripada kesulitan hari akhirat. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, Rasul sebut dalam hadis ini juga antara sifat utama orang beriman, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim. Barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah Ta'ala akan tutup juga aib dia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib sesaudaranya, seseorang muslim yang lain, Allah Ta'ala akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Persoalan as-satrun ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tutup ni. Yang dimaksudkan satrun di sini, salah satu unsur satrun, tutup ni, disebut aib ini, man satara musliman. Aib ada dua, satu aib zahir, contohnya kita nampak dia ada kekurangan, nampak cacat sekian-sekian, kita tak cerita pada orang lain, itu satulah. Tetapi lebih merujuk kepada aib yang dalaman dan batin ini, merujuk kepada maksiat. Begini tuan-tuan, sekiranya kita nampak maksiat, dia ada dua tugas. Satu tugas, sekiranya kita sedang berhadapan dengan event ataupun situasi suasana maksiat itu berlaku, kita dituntut untuk menegurlah. Kita dituntut untuk memberi nasihat dan menegur, mencegah dengan kadar kemampuan masing-masing. Itu jelas. Contohnya kita ada kemampuan dengan kuasa, wajiblah kita guna kuasa. Sekiranya kita tidak ada kuasa, kita bukan pemerintah, kita bukan badan berwajib, dia akan berpindah kepada lidah. Jadi kita gunakan lidah kita untuk menegur dan memberi nasihat. Sekiranya kita timbang-timbang dan kita tengok-tengok, kalau dengan lidah ini aku cakap, takut-takut jadi lagi mudarat yang lebih besar, gugur akan turun telah sekali. Yang ini kita ingkar dalam hati, yang ini kita tidak redha dengan perbuatan maksiat tadi. Tapi ini berkait dengan tegur dan dipanggil nahyul munkar, mencegah kemungkaran, kewajipan yang pertama. Tetapi sekiranya kita telah terlepas situasi maksiat tadi, dah berakhir maksiat tadi, dan kita pun sekadar berhenti dalam hati, maka ada satu lagi tanggungjawab kita, iaitulah tanggungjawab untuk kita menutup aib orang itu tadi. Lebih-lebih lagi sekiranya maksiat yang dilakukan itu dilakukan secara tertutup dan bukan dibuat secara terbuka, cuma kita yang ternampak dan terlihat. Dan lebih-lebih lagi sekiranya seseorang yang melakukan itu orang yang tidak mendedahkan maksiat dia kepada orang lain, cuma nak jadi hari itu dia terbuat maksiat tersebut dan kita nampak. Jadi tuan-tuan, ini yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah kata tutup aib saudaranya yang muslim. Tetapi orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, secara terbuka ni, dia terlepaslah daripada mendapat kehormatan untuk kita tidak bercerita dan bercakap. Tetapi juga daripada kita buang masa bercakap tentang kesalahan dan maksiat yang dia berbuat itu, lebih baik kita jagalah akan diri kita sendiri. Tetapi kalaulah selepas event maksiat itu tadi kita tahu
orang ni masih akan mengulang maksiat pada tempat sekian dan kita yakin dia akan buat sekian, ketika itu kita perlu cari orang yang pihak berkuasa. Kita perlu cari pihak berkuasa lah untuk kita maklumkan supaya pihak yang bertanggungjawab itulah yang dapat laksanakan tugas mencegah tadi. Tetapi untuk kita pergi bercerita ke orang lain, kita pergi dedahkan, tulis sana sini sehingga mengaitkan ataupun mendedahkan maksiat yang asalnya dibuat secara tertutup tadi, itu tidak dianjurkan. Lebih-lebih lagi orang soleh nanti sebut contoh tu lah. Contoh kita tahu kawan kita ni, sahabat kita duduk main sembahyang jemaah. Kali yang kita suap-suap main sembahyang, kita tak tahu apa yang ada dalam rumah dia, tetapi dia main sembahyang, dia main masjid, dia baca Quran. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan nampak dia tengah melakukan benda yang dicegah syarak. Contohlah, tuan nampak, kita tak payah sebut contoh berapa lah, tuan nampak dia buat benda yang salah pada hari itu. Orang-orang beginilah yang sepatutnya tuan-tuan ambil. Jangan kita mudah-mudah nak disebarkan kesalahan itu pada orang lain biar orang tahu semua. Kita buat apa? Kerana kita nak tutup aib dia. Sebab apa tuan-tuan? Manusia tak terlepas daripada silap. Yang keduanya, boleh jadi dia buat itu kerana apa? Kerana dia kalah dengan nafsu dia pada hari tersebut. Dan nanti dia balik rumah, dia akan bertaubat pada Allah. Boleh jadi dia balik rumah, dia akan minta ampun pada Allah. Dan kita sebagai sahabat ini, kita tengok itu, kalau kita boleh tegur dia secara berdepan ataupun secara bersendirian, itulah yang terbaik untuk tanggungjawab tegur. Tetapi untuk bercerita pada orang lain kan maksud dia, itu bukan yang sepatutnya kita buat. Yang kita patut buat adalah kita tegur dan kita nasihat dia secara tersembunyi, secara personal. Tetapi kita akan jaga maklumat tentang kesalahan dia tadi, dan kita tidak akan dedahkan pada orang ramai. Kalau kata nak dedah sekalipun sebenarnya ada keperluan dan juga tuntutan maslahah, kena pergi kepada saluran yang sepatutnya. Kita sebut benda ni penting juga, lebih-lebih lagi zaman kita ni, zaman media sosial ni yang sikit-sikit, pantang sikit, semua orang pakai nak share, nak tangkap video, kemudian viral kan. Sekiranya yang ada pertimbangan wajar tu tak apalah. Tapi kalau kita tengok kawan kita ni buat silap, ni kita viralkan terus tanpa kita tengok dulu proses-proses awal, tentulah tak termasuklah dalam golongan yang Rasulullah janji man satara musliman. Barang siapa yang tutup aib saudaranya, Allah Ta'ala akan balas dengan tutup pula aib dia di dunia lagi. Yang ni pun Rasul sebut, Allah Ta'ala akan balas dengan tutup aib dia di dunia lagi. Lebih-lebih lagi di akhirat. Siapa yang tak ada aib tuan-tuan? Kita saja yang tahu diri kita. Kita memang lalu masjid, tapi balik rumah kita tahu diri kita di rumah banyak yang kita kurang. Sebab tu kita doa dulu, ya Allah, tutuplah aib-aib aku, tutupkanlah segala kekurangan-kekurangan aku. Dan kita tengok saudara kita yang kurang juga, sekalian kita nampak, kita tegur dan nasihat, tetapi untuk mulut kita pergi cerita pada orang lain, tangan kita tulis sebarkan pada orang lain, itu tidak sama sekali kita akan buat. Melainkan yang betul-betul ada pertimbangan yang wajar dari segi syarak, barulah kita akan dedahkan dan kita akan sebarkan. Itu pun melalui saluran-saluran yang sepatutnya. Yang inilah yang Tuan Syekh sebut, antara contohnya lah, contoh disebut tuan-tuan, beberapa contoh lah yang Tuan Syekh sebut. Sekiranya kesalahan tertentu itu kita tutup, itu satu perkara yang dianjurkan. Contoh Tuan Syekh sebut juga, contoh kita melihat satu kesalahan yang melibatkan maksiat antara jantina lelaki perempuan, tapi saksi tak cukup, kita seorang saja tengok, maka ketika itu eloklah kita tidak dedahkan, melainkan kalau nak maklumkan juga hanyalah kepada waliil amr, kepada pihak berkuasa, supaya pihak berkuasa lah yang ambil tindakan. Tapi untuk kita sendiri tunjuk, tangkap gambar, bubuh di Facebook, bubuh di Twitter, sekian-sekian saya nampak orang sekian-sekian minum arak, bukan begitu tuan. Cara dia kalau nak report sekalipun mesti pada pihak yang berkuasa. Semuanya itu akan membalikkan manfaat yang baik pada kita di dunia dan akhirat. Allah akan tutup. Ini bukan bermaksud kita redha dengan maksiat. Kita dah wajib tegur, wajib
dengan kadar yang tadi. Tetapi selepas daripada tanggungjawab tegur itu untuk kita bercerita dan sebarkan, tidak sama sekali. Melainkanlah kita sebut tadi perkara yang ada pertimbangan syarak dan ada masalah untuk orang mukmin untuk kita dedahkan dan sebarkan, itu pun melalui jalan saluran-saluran yang sepatutnya. Saluran yang sepatutnya. Jadi saya kata, selepas daripada kita tak sempat nak tegur ataupun selepas daripada kita dah lihat dia lakukan tadi, selepas balik itu kita tutup mulut kita, tetapi kita doa pada Allah, ya Allah berilah hidayah dan petunjuk pada dia, berilah taufik pada dia, dan peliharalah aku dan keluarga aku daripada melakukan perkara yang sama. Begitulah adab kita dengan saudara-saudara kita yang kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang tersilap di dalam melakukan perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu juga akan memberi manfaat, ditutup aib kita di dunia dan akhirat. Yang seterusnya Rasulullah SAW sebut, seseorang hamba itu akan sentiasa berada dalam bantuan daripada Allah selagi mana dia sedang berada dalam situasi membantu hamba-hamba Allah yang lain. Al-aun maksudnya bantuan, bantuan, penjagaan, pemeliharaan daripada Allah selagi mana dan selama mana dia sedang berada dalam situasi yang sentiasa membantu dan meringankan saudara-saudaranya yang lain. Zaman kita ni contohlah tuan-tuan, sikit saja tak mungkin simple kan, contoh terlampau banyak, tapi yang terlintas tak contoh yang kita nak sentiasa berada dalam membantu saudara-saudaranya yang lain. Yang kita boleh buat, tuan-tuan carilah kat mana-mana pusat-pusat anak yatim yang tuan-tuan yakini, ataupun pusat-pusat yang pusat-pusat yang membantu orang yang memerlukan ni. Tuan-tuan buatlah potongan RM10 sebulan. Dan bila tuan-tuan buat potongan RM10 sebulan ataupun RM5 sebulan, tapi yang berterusan, maksudnya tuan-tuan sentiasa berada dalam suasana membantu sesama hamba-hamba yang beriman. Walaupun sedikit, moga-moga ada manfaat. Jadi panjang lagi, separuh lagi hadis ni, insya-Allah rezeki kita sambung kupasan hadis ni sampai habis, barulah kita masuk cabang iman yang seterusnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.